Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Sabtu 26 hari bulan Jun 2021 bersamaan dengan 15 Zulqa'dah 1442, kita dapat meneruskan bicara kita, pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi syarhil arba'in an-nawawiyah. Al-Wafi ini maknanya yang lengkap lah, syarah kepada hadis 40 yang disusun oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi para pelajar sekalian, Alhamdulillah, yang mana ada kitab, sama ada edisi ni ataupun mana-mana versi terjemahan Al-Wafi, buka je hadis yang ke-9. Sambungan kita pada kali ini bermula hadis yang ke-9. Sebab kitab ini saya sudah baca 8 hadis sudah kita baca. Sambungan kita di sini hadis yang ke-9. Bagi tak kiralah mana-mana edisi pun, cari hadis 9. Hadis dan al-hadisut tasi'. Al-hadisut tasi' al-akhdhu bil yasir wa tarkut ta'sir. Hadis al-akhdhu bil yasir wa tarkut ta'sir. Maksud dianya ambil yang mudah, tinggalkan yang payah. Kenapa kita nak, kalau ada yang mudah, kenapa nak cari yang payah? Ini dalam syariat Islam kita ni syariat yang mudah. Ad-dinu yusrun. Baiklah para pelajar sekalian, Alhamdulillah, InsyaAllah kita akan baca kitab kita ni. Oleh kerana hadis syarah kita agak panjang pada kali ini, biasanya kita sempat baca secara ringkas satu hadis satu kuliah. Memandangkan hadis kita ni syarah dia agak panjang dan banyak isu dia yang dibincangkan, itu isu yang berkait dengan syariat. Kita nak nampak bagaimana dikatakan agama itu mudah, tidak payah. Maka dalam hadis ini kata at-ta'atu wa 'adamut ta'annud sabilun najah. Melakukan ketaatan dan tidak melampau, tidak mencari yang susah-susah adalah jalan mendapat kelepasan, insya-Allah. Itu terjemahan lengkap dia punya bab. Tapi baik, hadis yang ke-9 ini, mari kita buka kitab, kita baca sama-sama hadis, ambil berkat hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man ahlaka allazina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik para pelajar sekalian, itu dari sudut matan hadis. Kita pergi kepada terjemahan. Al-Imamun Nawawi
dia cuba perkenalkan sedikit nama rawi, sahabi yang meriwayatkan hadis. Daripada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah ni masyhur dia dengan gelaran dia, Abu Hurairah. Nama dia rasa-rasanya lah jarang di kalangan orang yang boleh beri. Kalau kita tanya nama apa Abu Hurairah, jarang orang boleh dapat jawapan. Maka Imam Nawawi dia bagi jawapan sini mengikut riwayat yang masyhur. Nama dia pun khilaf juga, tapi yang masyhur nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila rawi bagi tahu, aku dengar, maknanya dia pastikan riwayat ini jelaslah dia dengar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang telah aku cegah, larang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Tinggalkan, jangan duduk main dekat-dekat. Jangan duduk pusing-pusing di sekitar dia, bahaya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang telah aku perintahkan kamu agar melakukannya, aku perintah agar melakukannya, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar kemampuan kamu. Ini menarik nih tuan-tuan. Menarik dia punya, yang larang tinggal, yang disuruh buat setakat mana kita mampu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Nabi sebara, kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Dia tanya banyak sangat sampai hampir tak boleh buat, hampir binasa. Contohnya, sewaktu Nabi Musa AS mengarahkan umat dia yang berlaku kes kematian, Nabi Musa kata apa? Izbahu baqarah, sembelih lembu. Oh, dia balik pergi tanya, pergi mesyuarat sana sini, lembu jantan ke betina, warna apa, tua ke muda. Allahu Akbar. Allah Ta'ala gambarkan hampir mereka tak boleh sembelih lembu. Lish? Kerana terlalu banyak bertanya. Kita, zaman Nabi SAW juga Nabi kita larang bertanya banyak, takut ditukar hukum. Dari mudah kepada payah. Dari ringan kepada berat. Maka Nabi larang. Dan mereka juga banyak berselisih pandangan tentang arahan nabi-nabi mereka. Jadi umat ini jangan ikut jejak umat yang terdahulu. Sebab apa? Binasanya mereka dengan sebab itu. Baik, Tuan Syekh kita ni rahimahullah, pengarang kita ni, dia kata apa? Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Bab berpegang dengan kitab dengan sunnah, dalam bab al-iqtida' bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut sunnah Nabi. Imam Muslim meriwayatkannya dari kitab Fil Fadail, kitab kelebihan. Bab tauqirihi sallallahu alaihi wasallam. Bab menghormati Nabi. Taat kepada Nabi dan meninggalkan banyak bertanya tentang apa yang tidak mustahak dan tanpa keperluan, tanpa darurat. Mana hadis ini jelaslah, Bukhari pun keluar, Muslim pun keluar. Mana hadis sahih. Kita pergi kepada ahammiyatuhu, kepentingan hadis ini, kedudukan hadis ini di dalam perundangan Islam. Laqad zakara al-ulama, para ulama telah menyatakan bahawa hadis ini mempunyai kepentingan, kedudukan yang amat besar dan mengandungi faedah-faedah yang tidak terkira banyaknya, lalu menjadikan ia sebuah hadis yang amat unggul, amat utama untuk dihafali dan dibahaskan. Jadi kita kena hafal dia dan kita bincang apa yang disebut oleh Nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi, Al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala berkata dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini merupakan salah satu kaedah asas prinsip daripada kaedah-kaedah agama yang penting dan termasuk dalam Jawami' al-Kalim. Pelajar-pelajar yang ada kitab tu tandalah Jawami' al-Kalim. Ini salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kepada Nabi, dia panggil Jawami'ul Kalim, maknanya bercakap pendek, makna erti dia panjang. Tengok dalam hadis ni tak panjang sangat, tapi huraian dia Tuan Syekh kita pun bawa 10 muka. 10 muka ni huraian yang ringkas ni tuan-tuan. Kalau kita nak panjang sungguh, 1 jilid tak cukup. Ini dia panggil Jawami'ul Kalim. Cakapan pendek, makna banyak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pula terbalik, cakap banyak, makna tak ada kadang-kadang. Allahul musta'an. Ada lah, tapi nak cari point tu payah. Yang Jawami'ul Kalim, salah satu daripada apa yang Allah anugerahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hadis ini hukum hakam yang tidak terbilang banyaknya. Itu kata Imam Nawawi. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami ini seorang ulama Syafi'i yang masyhur. Ibn Hajar ada 2 tuan-tuan. Satu dia panggil Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini masyhur dengan ulama hadis mazhab Syafi'i. Yang kita ni Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Dalam kitabnya syarah kepada hadis Arba'in, dia kata apa? Wa huwa hadisun azim. Hadis ini merupakan suatu hadis yang besar, mengandungi kaedah-kaedah agama dan rukun-rukun Islam. Maka memanglah ia patut dihafali dan bersungguh-sungguh terhadap penghafalan dan pembahasannya demi mencari hukum hakam dan petunjuk darinya. Mana kita kena iktina. Hadis ni kita kena kaji betul-betul. Kita kena belajar sungguh-sungguh biar sampai kita faham, kita tahu apa yang nak disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mana kalau hadis ni kita baca, ambil berkat je, tak tahu apa. Jadi apa fungsi faedah besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Kata-kata seumpama ini juga pernah seperti pendapat-pendapat ramai dari kalangan ulama-ulama yang mensyarahkan hadis. Yang mengambil hadis ini untuk disyarahkan dan diperjelaskan makna dan maksudnya. Kepentingan hadis ini nyata dan kukuh. Kerana itu terdapat padanya iltizam. Iltizam ni makna pegangan, komitmen dan amalan yang kuat terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, di mana syariat Allah Azza wa Jalla itu tidak sunyi daripada mengandungi sama ada perintah, suruhan ataupun perintah larangan. Mana dalam syariat Islam ada 2, satu suruh, satu larang. Dan yang suruh tu terbagi 2. Satu yang bersifat wajib, satu lagi bersifat sunat. Larang pun sama juga. Yang bersifat haram mutlak, yang bersifat dengan sifat makruh. InsyaAllah dalam syarah ni ada perbincangannya. Sebab itu saya jangka syarah kita kepada hadis yang ke-9 ini mungkin 3 siri kalau cukup. Atau tak cukup kita bagi 4. Yang penting bagi saya, para pelajar berpuas hati kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita faham. Oleh sebab itu saya kempen supaya para pelajar memiliki kitab, biar ada kitab di tangan, kan? Baiklah. Hadis ini juga memperingatkan tentang batasan-batasan yang menjadi garis panduan untuk berhenti pada batasan, dia panggil hudud tersebut ketika perlu. Mana sampai di sini border, tak boleh pergi. Kawasan PKPD
Masuk kena, langgar kena. Sebagaimana yang diperjelaskan oleh kitab Allah Al-Quran dan diperincikan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa melampaui batas tersebut ataupun mencuaikannya, tanpa meninggalkannya atau mengurangkannya. Kita ni dua ya tuan-tuan. Sama ada kita cuai, bermakna kita tak laksanakan tuntutan, ataupun kita melampaui batas, artinya kita langgar dia punya sempadan. Dua-dua tu bahaya belaka. Kepentingan akan jelas nampak sebagaimana yang akan datang pada perbahasan tentang hadis ini. Tuan Syekh kita bawa perbahasan hadis ini banyak sekali. Berapa belah isu yang dibahaskan. Perbahasan yang akan menyingkap makna hadis dan kenapa Nabi SAW menuturkannya dan kepada siapa ianya ditujukan, dan menjelaskan kebenaran apa yang telah dipertuturkan oleh alim ulama yang agung daripada kalangan pemuka-pemuka agama Islam tersebut. Maknanya disebut oleh a'lamul muslimin, tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang hebat. Alhamdulillah. Kita pergi kepada sababul wurud. Ini bahasa Arab. Tulis. Pelajar ada kitab tulis sabab al-wurud. Dia ada dua. Kalau kita belajar ilmu tafsir, dia panggil sabab nuzul. Sebab ayat ini Allah Ta'ala turunkan. Dalam hadis, dia tak kata sabab nuzul. Dia panggil sababul wurud. Sebab terjadinya peristiwa sehingga Nabi SAW melafazkan hadis ini. Nabi kita mengeluarkan hadis yang mulia ini di hadapan para sahabat. Baik. Adapun sebab. Periwayatan hadis ini sebagaimana riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, rawahu Muslim fi sahihihi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Allah SWT telah fardukan ke atas kamu mengerjakan haji ke Baitullah. Pergilah haji. Nabi belum habis lagi dia punya ucapan. Faqala rajulun. Bangun seorang laki-laki. Dia kata apa? Akulla amin ya Rasulullah. Setiap tahun ke kita kena pergi haji? Nya tanya. Fasakata hatta qalaha salasan. Nabi tak jawab. Sehingga laki-laki tadi ulang 3 kali. Fa fi kulli am, setiap tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi respon. Lepas 3 kali kawan tu ulang. Nabi kata apa? Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum. Kalau aku kata ya, maka jadilah haji itu wajib setiap tahun, kamu tak akan mampu untuk pergi. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Alhamdulillah. Nabi tidak layan soalan sahabat itu, bahkan Nabi marah pula. Bayangkan kalau setiap tahun kena pergi haji, berapa ramai orang berdosa kan? Kita boleh pergi kota sekalipun dah berapa tahun dah. Kita punya menunggu begitu lama. Allahu Akbar. Orang yang daftar ni setahun 2 ni mungkin 80 tahun lagi baru dapat kota haji. Bagaimana kita nak kira 1 tahun? Summa qala. Kemudian Nabi bersabda, Zaruni ma taraktukum. Allah. Nabi kata, Zaruni ma taraktukum. Tinggalkan aku apa yang aku tidak bagi tahu kepada kamu. Yang aku tak bagi tahu jangan tanya. Dah aku kata pergi haji sekali cukuplah. Kenapa tanya tiap tahun? Ulang-ulang 3 kali. Fa innama halaka man kana qablakum. Baru sampai hadis tadi. Hadis yang kita sebut di awal tadilah. Sesungguhnya binasalah orang-orang dulu daripada kamu dengan banyak soal kepada nabi mereka ataupun berbezanya pandangan mereka dengan nabi-nabi.
Allahu Akbar. Perselisihan terhadap Nabi mereka. Fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku arahkan kamu buat sesuatu, buatlah sedaya upaya kamu. Wa iza nahaitukum an syai'in fad'u. Apabila aku larang, tinggalkan. Bila aku larang, tinggalkan. Jangan duduk cari pasal, cari masalah. Inilah para jemaah sekalian, itu panggil siapa dia ke laki-laki tersebut. Tengok ni. Telah diriwayatkan bahawa sahabat yang bertanya itu nama dia Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis. Saya ingat ada lagi pelajar-pelajar kita masih ingat lagi beberapa malam yang lepas kita dah bincang dalam Hikayatun Fiqhiyah, kan, cerita Aqra' bin Habis dengan kawan-kawan dia tu. Jadi Aqra' ni dia suka banyak tanya dia. Katanya dia yang tanya. Telah diriwayat oleh Ibnu Majah dalam sunannya daripada Ibnu Abbas bahawa Al-Aqra' bin Habis yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanatin aw marratan wahidah?" Qala bal wa marratan wahidah faman istata'a fatatawwa. Maksud dianya, wahai Rasulullah, haji ni wajib tiap tahun ke sekali je? Maka Nabi SAW jawab, marratan wahidah. Sekali seumur hidup. Siapa dia buat lebih, itu sunat. Kita kata Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Diriwayatkan dalam kitab haji, bab fardu haji. Baik para pelajar sekalian, itu baru masuk wurudul, sabab al-wurud. Dalam riwayat lain kata, faman zada fahuwa tatawwu. Siapa dia buat 2 kali sunat. Dalam faman arada fayatatawwa. Siapa dia nak buat lagi haji, sunat. Yang wajibnya sekali. Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikatakan peristiwa tersebut berlaku semasa haji wada'. Apa dia haji wada' ni? Haji wada' ni haji Nabi kita sallallahu pergi haji yang terakhir, selepas pada tu Nabi kita wafat. Sekali je Nabi kita pergi haji pun. Ketika Rasulullah sallallahu berdiri berkhutbah kepada orang ramai dengan menerangkan kepada mereka ajaran-ajaran agama dan mengajari mereka tentang fardu-fardu agama Islam. Ketika Nabi doa ajar cerita tentang haji, solat, di situlah mencelahnya siapa dia tadi? Al-Aqra' bin Habis. Baik. Dalam bahasa kita dia panggil lughatul hadis. Lughatul hadis ni istilah hadis. Nahaitukum, apa yang aku cegah, bermaksud aku menuntut daripada kamu agar tidak melakukannya, iaitu menahan diri daripada melakukannya. Cegahan di sini merupakan suatu halangan, penghalangan. Mu jangan buat, itu makna nahaitukum. Fajtanibuh, maka jauhi. Maksud dianya, hendaklah letakkannya ke tepi, iaitu sisihkanlah dia. Dalam kehidupan harianmu jangan ada kita nak buat benda ni, jauhkan dia. Iaitu tinggalkanlah ia, dan dalam riwayat tinggalkanlah ia. Dia kata apa? Fada'uhu fajtanibu fada'u. Amartukum bihi, dan apa yang telah aku perintahkan agar kamu melakukannya, iaitu aku memohon dan menuntut daripada kamu supaya melakukannya. Fa'tu, maka hendaklah kamu melakukannya, iaitu lakukanlah atau kerjakanlah sebagaimana dalam riwayat, mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Iaitulah barang apa yang kamu mampu melakukannya dan mudah bagi kamu untuk mengerjakannya tanpa menimbulkan masalah dan kesusahan yang besar. Kita dalam dunia ni susah mesti ada. Nak makan pun susah, kena pergi masak, kena tu, kena ni kan. Nak solat susah, kena pergi ambil wuduk, kena pergi ke masjid, kena buat persiapan. Maka itu dia kata, mesti ada susah, tapi nak kata susah sangat, taklah juga. Sebab tu dia terjemah kesusahan yang besar. Tak ada.
ahlaka telah binasa, iaitu telah menjadi sebab kehancuran. Oleh itu ia mewajibkan hukuman di dunia dan juga di akhirat. Binasa apa-apa tu. Kasratu masailihim, banyak pertanyaan mereka, iaitu soalan-soalan mereka yang banyak. Lebih-lebih lagi soalan yang mereka tidak berhajat kepadanya. Tanya banyak, benda tak perlu. Dan soalan-soalan yang bukan termasuk dalam bab darurat, keperluan yang perlu diketahui. Jadi banyak tanya saja. Menyibuk kata orang. Yang diperlukan jawapan serta-merta kerana terdapat sebab untuk mengamalkannya. Baik, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka perselisihan mereka terhadap para nabi mereka bermaksud keengkaran mereka. Ikhtilah di mana engkar mereka terhadap nabi-nabi dan keraguan mereka pada apa yang telah diberitahu oleh para nabi kepada mereka, serta perdebatan dengan para nabi mereka mengenai apa yang datang bersama-sama para nabi itu dan syariat Allah Azza wa Jalla. Selesailah kita. Sekarang ni kita masuk kepada fiqhul hadis. Ini penting ni. Saya nak lompat cepat pun sebab pelajar dah ada kitab. Yang belum ada kitab boleh beli, insya-Allah. Jadi elok kita baca supaya kita dapat memahaminya. Fiqh hadis. Fiqh hadis ni ada berapa ni? Dalam bab ni, anda rasa di antara bab yang panjang, fiqh hadis dia saja ada 19. Sekali dengan faedah hadis 20 isu. Isbiru wasabiru. Sabarlah wahai penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jangan duk fikir nak habis kitab cepat. Kita fikir bagaimana nak memahami kitab. Itu yang penting. Kita mengaji. Dia ada dua cara lah. Ada setengah orang itu nak habis kitab cepat. Saya suka kalau habis cepat, Ustaz. Kita boleh beli yang lain pula. Kan ada setengah orang dia minat beli, dia tak minat mengaji. Ada juga macam tu. Ada setengah orang ni minat koleksi. Ana kalau ana pergi, kawan-kawan kita bawa buku saya. Oi, dia beli. Ustaz, yang beli dulu tak baca lagi, tapi bila jumpa dengan pengarang ni, author ni, nak suruh tulis, nak tanda tangan. Dia punya minat kumpul. Tak apalah, kita yang buku kita orang beli, dia tak baca pun tak apa kan. Tapi kita nak beli, nak memahaminya, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Fiqh hadis dan petunjuk hadis. Yang pertama, Nabi SAW sebut, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang telah aku cegah kamu, makalah kamu jauhinya. Sekarang ni kita nak faham makna cegah, makna larangan dalam hadis. Telah diriwayatkan mengenai larangan an-nahyu. An-nahyu, larangan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW dengan berbagai makna. Tanda ni para pelajar. Bila kata an-nahyu, ada berapa makna? Yang dimaksudkan di sini larangan yang membawa salah satu makna daripada dua arti. Dua makna. Kedua-dua makna larangan ini merupakan dua asas dalam pemakaian lafaz an-nahyu. Larang tu ada dua arti. Dalam kalangan alim ulama, kedua-dua makna larangan ini boleh membawa makna sama ada dengan makna larangan disebabkan keharamannya atau larangan disebab kemakruhannya. Mana dia ada dua lah. Satu dia panggil at-tahrim, satu lagi dia panggil al-karahah. Sekarang ni saya masuk kepada nahyu at-tahrim. Tulis kau bahasa Arab, pandai Arab. Nahyu at-tahrim, larangan disebabkan keharamannya. Sebab apa dilarang? Sebab dia haram. Dia haram. Terdapat perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, tindak tanduk, akhlak dan perangai yang telah dicegah oleh Allah daripada melakukannya melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerana itu telah berdiri dan tertegak dalil-dalil bahawa larangan ini adalah larangan disebabkan keharamannya, iaitu dia dilarang ke atas setiap orang yang mukallaf melakukan apa yang telah dilarangkan melakukannya. Bila benda itu haram,
kita orang Islam tak boleh buat. Sekiranya beliau melakukannya juga, dia langgar SOP, langgar, buat juga, apa jadi? Maka ia akan dihukum dengan hukum yang setimpal dan yang telah ditentukan oleh syarak di dunia dan juga di akhirat. Contoh demikian itu adalah larangan daripada melakukan zina, minum arak, dan benda-benda yang memabukkan, memakan riba, mencuri, membunuh jiwa tanpa hak, dibunuh orang, membuka aurat, ini wanita ni. Wanita-wanita menzahirkan perhiasan mereka di hadapan lelaki ajnabi, menipu, berdusta, rasuah, mengumpat, mengadu domba, menyebarkan kerosakan dan seumpama dengannya, sebagaimana telah sabit akan larangannya dalam syariat Allah dan telah dituntut supaya menahan diri daripada melakukannya secara iltizam dan wajib. Jadi semua benda-benda yang dilarang, siapa dia buat, maka dia berdosa. Iaitu wajib meninggalkannya dan mesti menjauhkan diri dari perkara yang tersebut. Ini dia panggil apa ni? Para pelajar, dia panggil larangan yang berbentuk haram. Larangan at-tahrim, nahyu at-tahrim. Larangan seumpama ini mesti ditinggalkan kesemuanya. Tengok dalam terjemahan dia kata harus. Kita kalau sebut harus maknanya lawan dia macam makruh kan? La, bukan harus dengan makna makruh. Dia punya larangan di sini harus maknanya wajib, mesti ditinggalkan kesemuanya secara global dan terperinci. Tidak boleh bagi seorang mukallaf melakukannya walaupun sedikit atau sebahagian darinya kecuali dalam keadaan terpaksa disebabkan darurat dengan syarat-syarat dan peraturan yang telah diperjelaskan oleh syariat Allah, bukannya dengan sewenang-wenangnya secara sembrono mengikut hawa nafsu dan akal fikiran. Tak bolehlah kita, mana tak boleh kita nak suka-suka yang kita buat kan. Kita buat sedangkan syariat telah melarangnya. Jelaslah. Itu dia panggil larangan berbentuk bersifat haram. Kita pergi kepada yang kedua. Tanda. Yang kedua, larangan dengan hukum makruh. Makruh ni maknanya perbuatan itu tidaklah haram, tetapi larangan berbentuk perbuatan itu tidak elok. Tak comel kalau kita buat. Tak bagus. Itu dia panggil makruh. Kadang-kala dinamakan nahyu at-tanzih. Nahyu at-tanzih. Nahyu al-karahah ataupun disebut dengan nama nahyu at-tanzih. At-tanzih maknanya kita rasa elok kita tinggalkan. Yang demikian itu bahawa syariat mencegah akan perlakuan tersebut, tetapi telah tertegak dalil bahawasanya larangan ini adalah disebabkan kemakruhannya, bukan disebabkan haramnya. Macam mana kita nak tahu ini makruh, ini haram? Macam mana nak tahu? Ini kita kena belajar. Iaitu ianya tidak diharamkan ke atas mukallaf untuk melakukan apa yang dilarang ke atasnya, melakukannya, dan sekiranya beliau melakukannya juga, maka dia tidak akan dihukum atas perbuatannya itu. Ini nama dia makruh. Makruh ni macam ni tuan-tuan. Makruh maknanya perbuatan yang tidak disukai oleh syarak. Itu nama dia makruh. Daripada contoh demikian. Bila kita tengok contoh kita nampak. Contohnya larangan memakan bawang besar dan bawang putih secara mentah bagi orang yang ingin melakukan solat berjemaah di masjid ataupun solat Jumaat. Kita nak pergi masjid, maka jangan makan bawang sebelum solat. Sebab kalau makan bawang, sekali dia sendawa, meletup masjid, dan apa lebih-lebih lagi masjid yang pakai aircon, lagilah dia punya bahaya. Larangan yang seumpama dengan bawang besar dan bawang putih ialah setiap benda yang berbau busuk dan seumpama dengannya. Sebagaimana telah sabit akan larangannya dalam syarak
Allah Subhanahu Wa Taala di mana telah dituntut daripada mukallaf untuk menahan diri daripada melakukannya, akan tetapi bukan secara wajib dan iltizam, mesti tinggalkan. Baik. Makan bawang tak masuk dalam benda haram, dia bukan makan dadah, bukan makan ganja, bukan makan benda yang memabukkan. Tetapi oleh kerana dia bau itu tak elok, menyusahkan orang sebelah. Kita hak sedara hak makan ni sedaplah bunyi. Tak. Ni orang sebelah ni gitu. Mesti pakai mask ni okey sikit kot. Ya. Dah lah duk jauh pakai. Jadi tidak elok, maka itu larangan makruh. Zaman kita ini kita nak ilhaq bau ni dengan apa? Jarang orang Melayu makan bawang apa ni, bawang mentah ni. Arab biasa. Kita pergi beli mutabak ke kedai dia bagi bawang, bagi lada, dia panggil fil-fil kan. Kemudian bagi lemon. Kalau beli nasi Arab, tambah basal. Oi. Dia punya basal sedap makan tapi bau nanya. Maka bagi orang nak pergi masjid jangan. Untuk kita di negara Malaysia ni bagaimana? Untuk kita negara Malaysia apa benda? Bau durian. Siapa dia nak pergi solat masjid, jangan makan durian. Dia panggil ilhaq sebab durian ni dia antara dia akan berbau. Kalau sedawa, bengang orang sebelah dah. Ada orang tanya, rokok macam mana Ustaz? Rokok bukan makruh. Majoriti ulama dunia ni sudah mengatakan rokok itu haram. Macam mana kita nak pakai? Tak boleh. Jangan isap rokok nak pergi masjid 2 kali. 1 kali haram isap rokok, yang kedua makruh bau busuk. Wallahu alam. Baik, sekarang selesailah kita perbincangan kita tentang larangan disebabkan kemakruhan. Itu baru pertama tuan-tuan, kita ada 20 ni, macam mana nak buat? Baik, kita berpindah kepada darurat. Perkara darurat. Ad-daruratu, tulis dia punya bahasa kaedah. Kaedah fiqh dia panggil ad-darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-darurah tubihul mahzurat. Maknanya perkara darurat, keperluan. Darurat ni makna keperluan mendesak. Itu makna darurat. Mengharuskan perkara yang dilarang. Ini kaedah fiqh ni kita kena belajar. Barulah kita nampak apa? Nampak syariat ini indah. Kita telah mengetahui bahawa setiap larangan yang haram hendaklah ditinggalkan kesemuanya tanpa berlengah-lengah dan tanpa bertangguh-tangguh. Namun demikian, sepatutnya bila benda tu haram, automatik kita tinggalkan. Namun demikian, ada kalanya seorang mukallaf berkemungkinan ditimpa oleh sesuatu keadaan yang memaksanya melakukan perbuatan haram dan menyebabkannya demi untuk menyelamatkan dirinya melakukan perbuatan yang berbahaya dan mudarat tersebut. Ada kalanya sekiranya beliau menahan diri daripada demikian, dia tak buat benda tu, maka ia mencampakkan dirinya ke lembah kebinasaan. Atau dalam erti kata lain, beliau mendedahkan dirinya kepada kemusnahan dan kecelakaan. Musnahkan dirinya ke dalam kecelakaan dan kebinasaan. Di sini kita dapati syariat Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana telah pun memberi keringanan kepada para hambanya dengan membolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam keadaan biasa, dan tindakan mereka itu tidak dianggap ketika dalam keadaan dengan membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam keadaan luar biasa. Dilarang ketika biasa. Waktu biasa kita larang. Tetapi bila terdesak, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ini tajuk dia.
Baiklah. Dalilnya, tengok, perhati betul-betul pelajar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi sesiapa dalam keadaan terpaksa, maknanya haram makan bangkai. Ayat ni cerita tentang bangkai. Tetapi siapa yang terpaksa kerana darurat, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pelajar yang ada kitab ni, hati-hati. Saya terjemah semula sebab bahasa dia agak, orang kata belit sikit ni. Kan? Ada belit. Surah Al-Baqarah 173. Baik. Maknanya bangkai ni haram. Tak boleh dimakan. Tetapi kalau terdesak, kita tak kata halal, harus. Itu berbeza. Yang kata halal, halal dimakan. Tidak halal, dia tetap haram. Tapi diharuskan makan. Untuk beramal dengan ayat ini dan sebagai mengambil sumber hukum darinya, maka para ulama telah meletakkan satu kaedah fiqh, nama dia ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-daruratu, sepatutnya dia guna dengan jamak. Ad-daruratu, sini ra ta bulat, ra alif buka ta. Ad-daruratu tubihul mahzurat, artinya darurat, keadaan darurat, keadaan terdesak membenarkan yang mudarat, yang dilarang. Jadi boleh kita makan bangkai, harus untuk nak halau lapar, kita nak meneruskan perjalanan, nak keluar daripada hutan yang kita sesak. Contohnya seperti berikut. Ini contoh dia. Diharuskan memakan bangkai bagi sesiapa yang tidak mempunyai makanan dan tidak berupaya untuk memperolehi makanan selain daripada bangkai itu. Kita dah letih dah. Kata orang dah lembek dah berjalan dalam hutan sesak. Orang Kelantan kata lembek lotek. Lembek lotek ni mana habis dah, tak bermaya dah. Tiba-tiba kancil mati. Terguling kat situ. Allahu Akbar. Rezeki Tuhan tak mari. Boleh tak boleh kita makan? Maka umpama seorang yang berada di gurun yang tiada makanan, lalu terjumpa bangkai. Dia tulis sini bangkai biawak. Lagi berat. Dah lah bangkai biawak pula. Carilah yang bagus-bagus sikit kan. Dia boleh makan bangkai. Maka dia pun makanlah makanan. Dia makan. Dan tiada makanan lain yang boleh diperolehinya. Tiada makanan lain yang diperolehinya, sedangkan ia amat memerlukan makanan untuk menyelamatkan dirinya daripada mati kelaparan. Maka diharuskan baginya memakan bangkai itu. Tak kiralah kancil ke, rusa ke, yang penting bangkai. Diharuskan juga, baik, itu contoh. Contoh yang pertama, boleh kita makan bangkai kerana nak hilangkan lapar, takut mati, kita nak teruskan perjalanan. Yang kedua ni agak realiti sikit zaman kita hari ni. Tanda pelajar-pelajar. Diharuskan juga membuka aurat untuk tujuan rawatan dan pengobatan di hadapan doktor. Doktor laki-laki. Nak cek doktor, nak cek pesakit dia wanita ataupun sebaliknya. Doktor wanita nak cek pesakit laki-laki. Maknanya kita kata kalau ada pilihan, laki-laki, ubat laki-laki, perempuan, itulah yang terbaik. Tapi kalau tak ada, doktor ni ada. Awak nak ubat, masuk jumpa dia. Kalau tidak, balik. Maka diharuskan kita buka aurat sekadar yang diperlukan. Sakit tangan, sakit kaki contohnya. Bolehlah kita buka kat situ. Yang berat lagi perempuan nak bersalin. Nak bersalin nak buka kat mana? Buka kat tempat bersalin lah kan. Jangan tengok tempat lain. Dan tengok contoh yang ketiga. Dan juga tidak memotong tangan si pencuri yang telah mencuri disebabkan wujudnya keadaan terdesak dan kefakiran serta kemiskinannya yang memaksakannya untuk mencuri
dan apa-apa seumpama dengan yang demikian itu. Contohnya, orang ni lapar sangat-sangat, ataupun anak dia sakit sangat, dia apa pergi mencuri. Maka kita tak boleh potong tangan dia. Kita boleh ambil tindakan. Sebab kenapa awak mencuri? Pergilah minta dengan orang kaya, orang miskin, pejabat bajikan masyarakat, pejabat wakil rakyat, pejabat pak imam, pejabat, orang akan bantu insya-Allah. Ni pergi mencuri, kenapa? Maka walaupun begitu, tak boleh kita potong tangan dia sebab dia mencuri kerana terdesak. Itu dia panggil. Bukan kita nak menggalakkan mencuri, tapi kita tak jalankan undang-undang hudud ke atasnya. Namun demikian, hendaklah diambil perhatian berat tentang keharusan ini. Tuan-tuan ingat baik, dia bukannya mutlak, asal kau terdesak kak, maaf lah, kita ada masa kita. Kerana itu terdapat ramai orang yang mengguna pakai kaedah ini secara mutlak. Ada orang dia kata tak apa, darurat ni mengharuskan benda yang haram, kita gomoh lah. Atau dalam lain perkataan dengan sewenang-wenangnya dan secara sembrono, ataupun bahasa kampung secara membabi buta. Kita baru tahu bila babi celik ada. Dah, babi buta. Tanpa meletakkan batasan-batasan yang tertentu dan jelas dalam mengguna pakai kaedah ini. Ini bahaya. Kaedah ni jangan dipakai tanpa dawabit, tanpa syarat. Asalkan darurat, guna lah. Tak boleh. Jadi kaedah dia, apakah batasan kaedah darurat? Ini penting tuan-tuan. Bila kita kata darurat mengharuskan benda yang haram, apakah batasan dia? Tengok. Adapun batasan bagi makna darurat adalah sejauh mana keharusan itu boleh dipakai. Iaitu keharusan melakukan yang mudarat dalam keadaan darurat itu, dan makna darurat itu sendiri sehingga mukallaf ni kita lah, orang yang ada tanggungjawab ni, ada akal ni, tidak terjatuh ke dalam kesilapan ini. Maka kita dapati para ulama fiqh membataskan makna darurat sebagaimana berikut. Jadi dia kata apa? Tengok ni, tulis kat tepi kitab tu, batasan darurat setakat mana? Sesiapa yang menyebabkan seorang insan itu barang apa saja yang menyebabkan seorang insan itu berada dalam keadaan bahaya sehingga ia diancam oleh maut atau diancam oleh kerusakan salah satu anggota daripada anggotanya, atau diancam akan bertambahnya ketenatan dan keseriusan penyakitnya, dan yang seumpama dengan demikian itu yang menggagalkannya atau menyebabkan beliau uzur untuk bertindak demi kemaslahatan hidupnya, atau yang menjadikan hidupnya ditimpa kesusahan, kesukaran dan kepayahan yang tidak dapat ditanggung. Ini dipanggil, maka nama dia itu darurat. Darurat ni kalau kita tak buat benda ni boleh mati, atau menambahkan kesakitan, atau yang menyebabkan huru-hara. Itu dia panggil darurat. Dalam masa yang sama, dalam keadaan darurat itu, para ulama membataskan kerangka keharusan ibahah dengan apa yang boleh menjauhkan bahaya atau kemudaratan itu, dan dengannya keadaan darurat itu lenyap. Jadi kita kena ada batas lah, iaitu batasan sejauh mana keharusan atau kelonggaran mengambil yang mudarat dalam keadaan darurat ini boleh diguna pakai, demi mengelakkan pemakaian kaedah ini dengan sewenang-wenangnya. Kalau tidak, orang salah gunakan. Ringkasnya, yang mudarat akan dilakukan setakat mana ia boleh melenyapkan akibat sekiranya yang mudarat itu tidak diambil, iaitu yang melenyapkan keadaan darurat. Maka para alim ulama meletakkan satu kaedah yang diguna pakai bersama dengan kaedah di atas, atau menjadi syarat dan ikatan kepada pemakaian kaedah tersebut, iaitulah kaedah yang kedua, dia panggil ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Al-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kata tuan-tuan, ad-darurat itu diletakkan skop keperluan dia. Itu dia pandai diukur dengan ukurannya. Maknanya setakat mana yang kita nak.
Kaedah ini diambil daripada firman Allah Ta'ala, ada ayat kita baca tadi, ghaira baghin wala adin. Boleh makan bangkai sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Oh, kita jumpa kambing rusa mati ni, BBQ lah kita kan. Buat air asam lagi apa lagi. Lah, itu sudah melampau nama dia. Iaitu surah ini Al-Baqarah 173, iaitu tanpa bermaksud untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak dan maksiat dan tanpa sengaja melewati batas-batasan yang menyebabkan kedaruratan itu ditolak atau dihapuskan daripadanya. Ini bahaya ni. Jadi kita kena dengar betul-betul. Kalau tidak nanti tuan-tuan pergi pakai ambil darurat ni gomong belaka, lah tak boleh. Maka dengar ni penjelasan. Maka sesiapa yang terpaksa disebabkan darurat untuk makan bangkai, dia boleh makan bangkai. Maka tidak boleh ia memenuhi perutnya dengan daging bangkai itu atau menyimpannya. Oh, kita BBQ lagi, kita sup lagi, kita singgah lagi, bawa bekal lagi. Lah. Ambil sekadar boleh menghilangkan lapar saja. Kerana itu beliau hanya memakan daging bangkai itu setakat yang boleh menyelamatkan dirinya daripada terus kebuluran dan yang boleh mengancam nyawanya. Setakat itu ia dibenarkan. Sesiapa yang terpaksa mencuri untuk memberi makan kepada keluarganya, maka beliau tidak boleh mengambil barang curian yang melebihi daripada hajatnya atau yang mencukupi keperluan ahli keluarganya untuk sehari dan semalam. Dia pergi ambil untuk sebulan. Lah, untuk hari ini je. Sesiapa yang terpaksa membuka aurat di hadapan doktor, maka ia tidak boleh membuka bahagian aurat selain daripada tempat yang sakit. Kita sakit tangan, pergi buka paha ke doktor. Buat apa? Lah. Ambil tempat yang diperlukan saja. Maka ia tidak boleh membuka bahagian aurat lain selain daripada tempat sakit atau tempat yang selain daripada tempat yang dikehendaki oleh doktor untuk melihatnya dengan mata kepalanya. Seorang wanita yang terpaksa memperolehi rawatan tidak boleh pergi berjumpa dengan seorang doktor lelaki sedangkan di tempatnya terdapat doktor wanita yang boleh merawatnya dan memadai baginya. Dengan kaedah ni. Maknanya tempat kita ni doktor wanita ada, laki-laki ada. Jadi eloknya kita pergi jumpa doktor wanita. Jangan pergi tempat laki-laki. Ni kata masalah ustaz. Di hospital kerajaan mana boleh pilih-pilih. Awak yang ada duit pergilah cari doktor yang di hospital yang private kan. Khas. Ada duit ada. Tidak boleh diiktibarkan sebagai darurat dalam perkara-perkara yang menyentuh kemewahan dunia. Contohnya, menghasilkan kesempurnaan hidup dalamnya, mengutamakan keselesaan dan agar ia seiring dan sesuai dengan keadaan masyarakat di tempatnya. Kerana itu, sesiapa yang punya modal permulaan yang sedikit untuk menjalankan sesuatu perniagaan, maka ia tidak boleh maka ia tidak dikatakan dalam keadaan darurat demi untuk memperoleh modal tambahan bagi memperluaskan perniagaannya dengan melibatkan diri dengan riba. Oleh kerana saya nak besar kilang, kita ambil riba. Lah, kilang kecil tak apa. Allah Ta'ala berkat dengan harta yang sedikit. Seumpama meminjam kepada bank yang mengenakan kadar riba yang tertentu ke atasnya. Tak boleh. Sesiapa yang punya sebuah rumah yang kecil, cukup-cukup untuk dirinya dan keluarganya, maka tidaklah dikatakan beliau dalam keadaan darurat untuk memperoleh sebuah banglo yang lain. Rumah besar. Yang lebih besar dengan cara apa sekalipun, hatta terpaksa melibatkan diri dengan perkara-perkara atau urusan yang punya unsur yang diharamkan oleh syarak, seumpama memperolehi pinjaman bank riba. Tak boleh. Daripada mana-mana bank. Atau mencuri bahan-bahan binaan demi untuk memperbesarkan rumahnya. Ini semua tak boleh. Sesiapa yang punya seorang suami atau wali yang boleh membelanjai dan menanggung nafkahnya, maka beliau tidaklah dikatakan dalam keadaan darurat untuk keluar bekerja sehingga diharuskan baginya untuk bercampur gaul dengan laki-laki ajnabi atau bersunyi-sunyian dengan mereka di tempat-tempat kerja. Tuan Syekh ni agak ketat sikit dia punya perbincangan kan. Kita ada suami dah tapi nak pergi kerja lagi. Begitu juga hukumnya jika beliau benar-benar dalam keadaan darurat untuk memperoleh nafkah bagi dirinya, maka sekiranya terdapat tempat-tempat pekerjaan yang tidak mempunyai ciri-ciri mudarat seperti ini, maka tidak boleh baginya bekerja di tempat yang ada ciri-ciri mudarat.
Tempat yang selamat ada, kenapa nak pergi cari tempat tak selamat? Bahkan tidak diharuskan sama sekali ke tempat ke atasnya untuk bekerja, sama ada di tempat yang ada percampuran laki-laki wanita atau di tempat yang tiada percampuran laki-laki dan wanita sama sekali. Hukum ini adalah bertujuan untuk menolak kemudaratan yang menarik musibah dan berencana ke atas hamba-hamba Allah dan negara, dan juga untuk beramal dengan kaedah fiqh darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih dahulu daripada menarik maslahah, kepentingan. Sesiapa yang punya suatu urusan, maka beliau tidak dikatakan dalam keadaan darurat untuk menghulurkan rasuah, sehingga dengan membayar rasuah itu akan mundur urusannya. Kita nak masuk tenda, rasuah lah. La. Siapa yang punya hubungan dengan orang ramai, maka tidak dikatakan beliau itu dalam keadaan darurat untuk duduk-duduk bersama mereka di hadapan hidangan yang terdapat arak dan diam di atas kemungkaran. Saya terpaksa duduk dalam majlis ni sebab majlis VIP. Kalau tak duduk sini, projek tak dapat. La, balik. Wanita yang punya seorang suami yang meringan-ringankan agama atau seorang suami yang banyak bertolak ansur, maka tidaklah beliau dikatakan dalam keadaan darurat untuk menanggalkan pakaian yang memelihara kehormatannya dan menjaga sifat malunya, maka beliau meninggalkan adat-adat syarak dan pakaian wanita mukminah semata-mata untuk menarik dan memikat hati suaminya. Ni suami dia sekular, teruk ni, liberal. Nah, dia tak mau suami isteri dia tutup aurat, tak mau isteri dia gini, dia pun buka habis pakaian. Pakai bikini yang berjalan. Kita kata la, tidak darurat itu. Suami awak tu kena balik semula kepada agama. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah kita isu yang kedua. Kita insya-Allah kita sambung besok siri yang akan datang. Yang ketiga, iltizamul amri, beriltizam dengan perintah. Tadi larangan ada dua, makruh, haram. Perintah juga ada dua, wajib, sunat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.